Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan ajar cara-cara untuk mendaftarkan perniagaan menggunakan portal EasyBiz SSM. Pertama sekali, sila pastikan laman portal yang tepat ezbiz.ssm.com.my. Dan yang kedua adalah sila pastikan tuan-tuan dan puan-puan sudah mendaftar sebagai pengguna portal EasyBiz. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan telah mendaftar, pertama sekali sila pergi kepada username, masukkan username tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, masukkan password. Dan ketiga, masukkan verification code. Ambil seperti di atas ini. Sebagai contoh, SLFP dan klik sign in. Di ruangan homepage ini, tuan-tuan dan puan-puan klik My Business Services dan klik New Business Registration di bawah Business Registration. Seterusnya di ruangan name tab ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sama ada personal name ataupun trade name. Perbezaan personal name dan trade name adalah dari segi harga. Personal name ini lebih murah dalam RM30. Trade name ini dalam RM60 setahun. So, untuk personal name ni sebagai contoh, nama yang akan keluar adalah nama sama seperti di dalam kad pengenalan. Sebagai contoh, Ali bin Abu. So, sijil yang akan keluar adalah Ali bin Abu. Signboard yang akan perlu diletakkan pun Ali bin Abu. Tidak boleh letak nama perniagaan lain. Untuk trade name pula, kita boleh letak macam-macam nama perniagaan. Sebagai contoh, ABC Maju Enterprise. So, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan letaklah perkataan enterprise ataupun mungkin boleh letak trading ataupun mungkin boleh letak services dan sebagainya. So, di ruangan business start date, tuan-tuan dan puan-puan letaklah current date. Tidak boleh letak ke depan dan kalau letak ke belakang lebih daripada 30 hari akan dikenakan kompaun. So, saya syorkan letaklah tarikh hari ini. Untuk partnership agreement date, biarkan kosong. Kemudian insentif, sekiranya tuan-tuan bukanlah OKU, orang kelainan upaya, ataupun puan-puan bukanlah di dalam golongan B40 ataupun pelajar sepenuh masa. Yang ini di bawah B40 dan pelajar sepenuh masa adalah di bawah skim pendaftaran perniagaan prihatin. Kalau misalnya bukan, tuan-tuan dan puan-puan klik not applicable. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah OKU ataupun di bawah kategori B40 dan pelajar sepenuh masa, tuan-tuan boleh pilih tidak akan ada bayaran yang dikenakan, percuma untuk 1 tahun saja. So, sepatutnya tuan-tuan kena bayar dalam RM60 setahun, kemudian plus business info RM10, yang itu untuk dua-dua ni akan free. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena lampirkan bukti tuan-tuan adalah OKU ataupun tuan-tuan adalah B40 ataupun pelajar sepenuh masa. Kemudian untuk registration period, tuan-tuan boleh pilih 1 tahun ataupun maksimum 5 tahun. Dia tidak ada kata bayar lebih akan lebih murah, tidak ada. Dia sama saja. 1 tahun RM60, 2 tahun RM120, 5 tahun adalah RM300. So, 300 plus kalau tuan-tuan dan puan-puan beli business info, dia akan plus extra RM10 lah. So, yang ini saya ambil contoh 1 tahun. Kemudian business info. Business info ini adalah maklumat detail tentang perniagaan tuan-tuan. Siapa nama pemilik perniagaan, alamat di mana, jenis perniagaan apa dan sebagainya. Selalunya business info ni saya akan syorkan untuk tuan-tuan dan puan-puan belilah sebab selalunya pihak bank ataupun pihak ketiga akan perlukan maklumat ni. Kalau tuan-tuan pernah mendaftar dengan SSM, kalau misalnya tuan-tuan tidak beli business info, tuan-tuan akan dapat sijil di hadapan saja. Tuan-tuan tak akan dapat page nombor 2 ataupun page nombor 3 ataupun seterusnya. So, untuk business info ini adalah page yang di belakang lah. Page nombor 2, page nombor 3. Yang ini penting lah. So, untuk status data entry, tuan-tuan dan puan-puan biarkan kosong saja. Tak boleh edit pun. So, biarkan kosong saja. Untuk cawangan, sama ada kalau tuan-tuan ada, klik yes. Kalau tidak ada, klik no lah. Cawangan ini maksudnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan berniaga di Kuala Lumpur atas nama perniagaan yang sama. Sebagai contoh tadi kan nama ABC Maju Enterprise kan. Perniagaan tuan-tuan adalah di Kuala Lumpur. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan ada cawangan lain, ada kedai lain di Johor. So, tuan-tuan boleh pilihlah branch. So, maknanya branch ni maksudnya kalau tuan-tuan ada lebih daripada satu kedai. Tapi kalau ada satu kedai saja, tuan-tuan dan puan-puan klik no. Is online seller ini maksudnya kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan adalah perniagaan online. Bagi contoh mungkin tuan-tuan jual pakaian atas talian. So, tuan-tuan boleh pilihlah.
Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan perniagaan online yang ada premis, so letak no di sini. Tapi kalau tuan-tuan ada dua-dua, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan letaklah yes. Sama ada mungkin tuan-tuan dan puan-puan jual pakaian tu ada kedai. Kemudian dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan ada perniagaan atas talian. So saya syorkan letak yes lah. Tapi dalam kes saya ni saya letak no. Kemudian untuk business info, untuk business address, tuan-tuan dan puan-puan boleh letaklah alamat utama perniagaan, kedai, alamat kedai tuan-tuan di mana. So kalau misalnya tak ada alamat kedai, belum ada lagi kedai, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak alamat rumah. Sama juga macam kes perniagaan online, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak ada premis, so letaklah dulu alamat rumah. So nanti kalau contoh ada premis, boleh buat pertukaran. Pertukaran tu akan ada bayaran. Ini pula adalah alamat surat menyurat. Kalau alamat utama perniagaan dan alamat surat menyurat adalah sama, klik saja pada copy from business address. Dan seterusnya, klik next di bawah ni. Klik next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan dan puan-puan pergi ke page business information ini, type of business, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memilih branch tadi adalah yes, bermaksud tuan-tuan ada kedai, ada 2 kedai, so tuan-tuan kena isi dulu alamat kedai yang kedua tersebut. Itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pilih branch tu adalah yes. Tapi dalam konteks saya ini, branch saya klik no. So, dia akan terus bila tuan-tuan selepas isi alamat, bila klik next saja dia akan terus kepada business information. So, tuan-tuan dan puan-puan perlulah isikan perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan lah. So, dalam konteks ini, saya menjual pakaian secara dalam talian, space menjual makanan dan minuman dan perkhidmatan. So, make sure tuan-tuan selepas koma ini mestilah space dan mestilah mendata dan mestilah di type menegak seperti inilah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan letak menurun seperti ini kan. Sebab ada setengah orang dia akan letak menurun seperti ini, tidak boleh. So apa yang perlu dibuat adalah tegak seperti inilah. So saya buat balik semula. Okey. Kemudian untuk kod, business code, tuan-tuan klik kepada add business code. Sebagai contoh, saya dah letaklah beberapa kod. Saya tunjukkan contoh untuk letakkan business code. So, letak add business code. Contoh tadi adalah menjual makanan dan minuman kan. So, boleh kita type kata akar dia saja. Letak makan. Search, klik search. Kemudian pilih yang mana berkaitan ataupun berdekatan. Tak semestinya sama tuan-tuan dan puan-puan pilih yang mana berdekatan. Contoh kat sini saya letak restoran makanan segera, klik di ruangan kotak ini, scroll ke atas dan klik add selected code. So dia akan tambah lah. Begitulah seterusnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin tambah lagi, klik add business code, type kata akar, jumpa yang mana berkaitan, berdekatan, klik dan add selected code lah. So tuan-tuan kena make sure apa yang tuan-tuan type, apa yang perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan, tuan-tuan dan puan-puan kena type di ruangan ini. Bukan pilih kod saja. Kod ini adalah untuk statistik dalaman SSM. So, tuan-tuan dan puan-puan yang penting adalah apa yang tuan-tuan dan puan-puan berniaga mesti kena letak di ruangan. Mesti type di ruangan type of business di sini. Okey, kemudian barulah klik next. Okey, seterusnya jika tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan seorang saja, iaitu milikan tunggal, nama tuan-tuan dan nombor IC tuan-tuan akan terpapar di ruangan inilah. So, tak perlu nak type di ruangan ini, tak perlu. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai rakan kongsi. So, mungkin perniagaan tuan-tuan ni ada 2 orang ataupun kita panggil partnership. So, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan nombor kad penalan rakan kongsi tuan-tuan. Masukkan nombor kad penalan di sini dan klik add partner. Sekiranya perniagaan tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang saja ataupun sole prop, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik next lah. Tak perlu isi apa-apa IC di sini, nombor IC di sini. Tetapi kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan adalah perniagaan partnership ataupun perniagaan perkongsian dan mempunyai rakan kongsi lebih daripada seorang, so di ruangan my card number ini masukkan nombor IC rakan kongsi dan klik add partner. So tuan-tuan kena masukkan alamat rumah rakan kongsi tersebut, lengkapkan dan klik update. Okey, seterusnya nama rakan kongsi kita akan terpapar di ruangan ini dengan statusnya pending verification. So, kalau kita ada 2 partner, so totalnya ada 2 je lah rakan kongsi. Tapi kalau ada 3 partner, dia akan keluar yang nombor ketiga. So, selepas itu klik next. So, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan nama partner kita, dia perlu verify terlebih dahulu.
Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah milikan tunggal dan tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang saja yang menjalankan perniagaan, so dia akan terus klik preview lah, tak akan keluar error di sini lah. Okey, untuk tujuan verify partner, kita kena minta partner untuk masuk kepada portal EasyBiz mereka. So, dalam konteks ini, partner perlu masuk username, password, verification code partner punya bukan tuan-tuan dan puan-puan punya. Tetapi, partner punya username, password masing-masing lah. So, klik sign in. Seterusnya, di ruangan My Business Services, klik Registration Partner Verification, klik ruangan Action dan scroll di bawah. Okey, di ruangan ini, klik pula button Accept dan klik OK. Selepas partner ataupun rakan kongsi accept dan bersetuju menjadi rakan kongsi kita, so kita sebagai owner yang pertama ataupun owner asal perlu masuk semula kepada portal EasyBiz dan masukkan username, password, verification. So kita owner asal kena masuk balik ke dalam portal EasyBiz untuk kita proceed dengan transaksi tadi. Selepas klik sign in, pergi balik kepada My Business Services, klik Registration Status History dan di ruangan draft, klik Action. Seterusnya, scroll ke bawah sehingga nampak button Next, klik Next sampai ke bahagian Payment. Di ruangan Payment ini, klik I Confirm, kemudian klik Preview. Di ruangan preview ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu semak mungkin ejaan ataupun mungkin ada perkara-perkara yang tidak tepat untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pembetulan. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah berpuas hati dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan isikan, so tuan-tuan dan puan-puan scroll di bawah dan klik Submit Payment. Untuk bayaran, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berada di rumah, bolehlah bayar secara atas talian, sama ada melalui debit card, credit card ataupun internet banking. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di pejabat SSM, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sama ada pay online ataupun pay over the counter. Pay over the counter ini maksudnya dibayar secara cash sajalah, secara tunai di kaunter SSM. Dalam hari yang sama. Sebagai contoh, kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan buat, so sebelum pejabat office tutup, tuan-tuan dan puan-puan kena adalah di pejabat office SSM dan buat pembayaran. Tidak boleh hari ini tuan-tuan puan-puan klik pay over the counter tetapi esok baru datang ke pejabat SSM. Tidak boleh. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di luar pejabat SSM, saya lebih syorkan bayar secara atas talian melalui internet banking ataupun credit card dan ataupun debit card. Dalam konteks ini saya pilih pay online. So saya boleh pilih melalui credit card ataupun debit card. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memilih credit card ataupun debit card, sila masukkan detail seperti di bawah ini dan klik submit payment lah. Tetapi kalau melalui internet banking, tuan-tuan dan puan-puan pilihlah retail internet banking, jangan pilih corporate pilih retail internet banking. Pilihlah. Contoh saya macam saya akan ambil MAbank to you dan klik proceed untuk buat pembayaran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selepas pembayaran dibuat, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyimak status pendaftaran perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Piagam pelanggan SSM adalah dalam tempoh 24 jam bekerja. So, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyimak kalau hari ini buat, bolehlah menyimak pada keesokan harinya. So, piagam pelanggan SSM adalah 24 jam. So, tuan-tuan dan puan-puan masuk semula kepada portal EasyBiz. Perlu sign in semulalah. Dan di ruangan homepage ini, di bawah My Business Services, klik Registration Status. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak sama ada di ruangan Query ataupun Approve. Query ini bermaksud sekiranya ada yang SSM rasa perlukan pembetulan. So, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat pembetulan dan resubmit semula. So, bila resubmit tu tidak adalah bayaran yang dikenakan. Itu kalau kena query. So, kalau misalnya approve, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan untuk status approve atau query ini, sebenarnya dia akan dapat email. Tetapi saya syorkan jangan tunggu email lah sebab email ni kadang-kadang dia masuk ke dalam spam lah dan sebagainya. Kita tidak perasan. So, saya lebih syorkan semak saja di dalam portal EasyBiz di ruangan query ataupun approve. Sekiranya tidak ada di ruangan query, so tuan-tuan dan puan-puan bolehlah klik approve dan klik button action.
Selepas tuan-tuan dan puan-puan klik button action tadi, tuan-tuan dan puan-puan kena scroll di bawah sekali, akan nampaklah button untuk download borang A, certificate dan business info. So tuan-tuan dan puan-puan boleh download ke semua certificate dan business info termasuk borang A ini, dan misalnya tuan-tuan dan puan-puan nak buka akaun dengan pihak bank, bolehlah hantar ketiga-tiga dokumen ini kepada pihak bank. Tetapi untuk buy CTC ini tidak perlulah. Buy CTC certificate ni bermaksud CTC ni certified true copy. So tuan-tuan kalau misalnya nak sijil yang disahkan benar, CTC kan, certified true copy, so boleh beli. Tapi kalau misalnya tak nak, tak perlu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.